Terpengaruh rakan sebaya antara alasan yang diberikan Kementerian pelajar Kesihatan bawah umur KKM menerima dengan 17 gejala kes merokok dan berkaitan rokok penyakit elektronik. kecederaan Selain paru-paru. pemantauan Nama saya Muhammad Adik Danian bin Abdul Ghani. Nama saya Narayuni Syakila binti Muhammad Zahid. Nama saya Muhammad Amirul Amin bin Azmi. Nama saya Muhammad Syabir Akil bin Syahri. Saya Zarid Sufra binti Ahmad Isyam. Nama saya Siti Nurika Natasha binti Muhammad Zukri. Nama saya Nurani Sanani binti Osman. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yusuf. Merokok bukanlah satu gejala yang baru, malah ia telah menjadi adat dan kebiasaan terutamanya dalam kalangan pelajar pada masa kini. Kita sudah sedia tahu bahawa merokok ini tidak memberi apa-apa kebaikan ataupun faedah kepada diri kita, sama ada kepada diri, masyarakat mahupun negara. Namun merokok ini sudah menjadi kebiasaan dan pelajar sendiri lebih cenderung untuk merokok. Semestinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang pelajar maupun masyarakat itu sendiri untuk merokok. Dalam konteks pelajar, antara faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pelajar itu merokok ialah yang pertama adalah daripada rakan sebaya ataupun rakan sekolah mereka. Hal ini kerana apabila mereka berkawan antara satu sama lain, rakan-rakan ini akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan merokok ini dengan menghasut ataupun mengajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan merokok ini. Selain itu, ahli keluarga juga antara pengaruh yang besar dalam kalangan pelajar untuk merokok. Sebab sesetengah pelajar mempunyai ahli keluarga yang merokok. Yang terakhir adalah perasaan ingin tahu yang tinggi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ahli keluarga dan rakan sebaya antara faktor yang mempengaruhi para pelajar ini untuk merokok. Jadi, apabila mereka mendengar daripada ahli keluarga mereka ataupun mereka melihat daripada rakan sebaya dan ahli keluarga mereka merokok, di situ mereka akan merasa ingin tahu yang tinggi dan daripada situlah mereka cenderung untuk melakukan kegiatan aktiviti merokok. Pada awalnya mereka memang ingin mencuba, tapi lama kelamaan apabila mereka sudah biasa mencuba rokok itu telah pun menjadi habit mereka dan mereka tetap melakukan perbuatan merokok tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam rokok itu sendiri mempunyai kandungan-kandungan dadah yang agak tinggi. Jadi daripada situlah pelajar-pelajar ini akan mula berjinak-jinak dengan gejala yang lebih teruk atau gejala yang lebih agresif, iaitu dadah. Dari sudut kanak-kanak sekolah rendah pula, semestinya terlalu awal untuk mereka terjebak dalam aktiviti merokok ini. Namun tidak dinafikan juga kanak-kanak sekolah rendah ini menjadi perokok pasif. Di mana perokok pasif ini merupakan di mana mereka tidak merokok, namun mereka dikelilingi dengan orang-orang yang merokok dan terdedah dengan asap-asap rokok. Hal ini juga telah mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak kerana kandungan asap rokok itu sendiri mempunyai banyak hal ini telah mendatangkan bahaya pada kanak-kanak sekolah rendah kerana perokok pasif ini menerima terlalu banyak asap-asap rokok dan mereka ini tidak lari daripada mendapat penyakit yang berbahaya seperti masalah di paru-paru mereka kerana mereka terlampau banyak menerima asap-asap rokok yang tidak baik tersebut. Kemudahan untuk mendapatkan rokok juga merupakan punca utama dalam penularan gejala merokok dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana hampir semua kedai runcit, pasaraya dan kedai semerdeka ada menjualkannya. Tambahan pula, sindiket menjual rokok seludup yang harganya lebih murah dan mudah didapati oleh para pelajar banyak dikesan di negara kita. Para peniaga juga tidak bertanggungjawab kerana menjual rokok kepada pelanggan yang berumur di bawah 18 tahun. Pengenalan rokok elektronik atau yang lebih dikenali sebagai vape dalam kalangan pelajar juga menambah burukkan situasi ini.
Rokok dan vape mempunyai bahan yang berbahaya seperti nikotin dan gliserin. Oleh itu, hal ini haruslah dicegah bagi menjamin masa depan generasi muda. Punca utama gejala merokok di kalangan pelajar adalah rakan sebaya. Ini mempengaruhi seorang pelajar kerana mereka terikut-ikut dengan perangai rakan-rakannya sendiri. Hasil dapatan tumbuhan daripada Cikgu Koslin iaitu daripada sekolah SMK Tanjung Lumpur iaitu Cikgu Idayu yang mengatakan bahawa rakan sebaya ialah gejala utama merokok di kalangan pelajar. Ini kerana biasanya pelajar-pelajar ini mengikut geng-gengnya dalam melakukan aktiviti tersebut. Dan mereka ni selalu bersama di sekolah. Sebagai contoh, yang dikatakan oleh Cikgu Idayu, pelajar SMK Tanjung Lumpur sentiasa berkumpul di depan sekolah dan melepak dan melakukan aktiviti-aktiviti negatif seperti menghisap rokok. Mereka mudah mengenali rokok hasil daripada pengaruh rakan sebaya. Jelaslah bahawa rakan sebaya ialah punca utama gejala merokok di kalangan pelajar. Hal ini membuatkan pelajar mudah terikut kerana rakan sebayanya. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan-kesan merokok. Antara kesan merokok ialah sakit jantung. Sakit jantung merujuk kepada sejumlah keadaan yang melibatkan masalah dengan struktur atau fungsi jantung. Pengumpulan plak pada arteri yang akan meningkatkan risiko sakit jantung. Sakit jantung biasanya akan dikaitkan dengan amalan gaya hidup yang kurang sihat. Terdapat juga penggunaan bahan-bahan yang kurang sihat seperti rokok tembakau yang telah menjadi rutin harian kerana ketagihan yang melampau terhadap bahan tersebut. Amalan merokok ini adalah risiko utama kegagalan jantung kognitif kerana ia mampu menyebabkan aterosklerosis serta meningkatkan tekanan darah. Kanser merokok yang seterusnya adalah seseorang itu berisiko mendapat kanser. American Cancer Society melaporkan bahawa seseorang yang merokok itu berisiko dalam 20% hingga 30% akan mendapat kanser pankreas. Orang yang merokok juga 3 kali berkemungkinan untuk mendapat kanser pundi kencing berbanding orang yang tidak merokok. Rokok juga meningkatkan risiko barah mulut, kanser laring, kanser tekak, kanser buah pinggang, kanser cervix, kanser hati dan juga kanser kolon. Sekarang saya ingin menceritakan tentang langkah-langkah untuk mencegah rokok. Melalui interview yang kita telah lakukan, Cikgu Azlina Omar telah berkata bahawa antara salah satu langkahnya adalah dengan melakukan program ataupun kempen anti rokok. Sebagai contoh, kempen yang kita dapat tahu adalah seperti program I Am Free, iaitu program pendidikan dan pencegahan merokok untuk kalangan pelajar murid sekolah rendah. Program ini dilakukan supaya murid-murid boleh tahu betapa bahayanya rokok terhadap diri sendiri dan juga mengharapkan bahawa program ini dapat menghasilkan ejen anti rokok kepada murid-murid pelajar sekolah rendah tersebut. Langkah yang kedua, Cikgu Azlina Omar juga telah berkata bahawa undang-undang disiplin di sekolah perlu diketatkan supaya rokok ini dapat dicegah. Sebagai contoh, Cikgu Azlina Omar berkata bahawa cikgu-cikgu boleh melakukan spot check terhadap murid-murid ketika perhimpunan supaya mereka dapat memastikan bahawa murid-murid tersebut tidak membawa rokok yang telah disembunyikan di tempat yang tidak dapat dikesan. Baik, langkah seterusnya adalah peranan ibu bapa. Berdasarkan laporan Harian Metro,
ibu bapa merupakan antara langkah utama dalam menangani gejala ini. Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang perlu mencorakkannya. Sebenarnya ibu bapa merupakan model kepada anak-anak mereka. Jika persekitaran rumah mereka mesra dan bebas daripada rokok, anak-anak mereka tidak akan rasa untuk menghisap rokok dan tidak cenderung ke arah itu. Hasil perbincangan kami bersama guru-guru konseling, Cikgu Azlina juga berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal aktiviti dan perilaku anak-anak mereka, terutamanya dalam pergaulan seharian mereka bersama rakan-rakan mereka, kerana pelajar mudah terpengaruh dengan hasutan rakan-rakan mereka seperti menghisap rokok. Langkah yang terakhir adalah kuat kuasa undang-undang. Menurut laporan berita dalam talian Malaysia Kini, Zaliha mengatakan bahawa rang undang-undang akan dikuatkuasakan ke atas individu yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya. Menurut Cikgu Azlina, undang-undang perlu diperketatkan lagi, terutamanya di kedai-kedai yang menjual rokok. Sebagai contoh, meletakkan had umur kepada pembeli rokok agar remaja di bawah umur tidak boleh membeli rokok lagi. Kesimpulannya, gejala merokok dalam kalangan pelajar merupakan isu yang sangat serius. Gejala ini akan mempengaruhi kesihatan fizikal, emosi, sosial dan akademik mereka. Pelbagai faktor, kesan dan langkah telah kita teliti secara mendalam dalam pembentangan ini. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu memain peranan yang penting dalam menangani isu ini sebelum gejala ini menjadi lebih bernanah dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam golongan belia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.